Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. Hari ini, cikgu ingin membincangkan satu subtopik dalam modul 5 iaitu ledger yang bertajuk akaun kawalan. Sebelum itu, pelajar semua boleh membuka buku teks muka surat 169. Okey, sebelum cikgu meneruskan penerangan berkaitan akaun kawalan, berikut merupakan standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid sekalian. Okey, yang pertama, pelajar boleh menerangkan tujuan penyediaan akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Yang kedua, mengenal pasti buku catatan pertama sebagai sumber maklumat kepada penyediaan akaun kawalan. Yang ketiga, menyediakan akaun kawalan secara manual atau menggunakan aplikasi TMK. Yang keempat, menerangkan sebab-sebab akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar boleh berbaki minoriti. Seterusnya, menerangkan dengan contoh situasi di mana seorang penghutang juga merupakan seorang pemiutang bagi entiti perniagaan dan dihubung kaitkan dengan catatan kontra. Dan yang terakhir, menerangkan implikasi sekiranya akaun kawalan tidak disediakan menggunakan contoh berkaitan. Okey, apa yang dimaksudkan sebagai akaun kawalan? So, akaun kawalan ni merupakan ringkasan akaun belum terima dalam ledger jualan dan juga akaun belum bayar dalam ledger belian. Ini bermaksud akaun kawalan ni disediakan untuk menggabungkan beberapa akaun belum terima. Contoh dia, kamu buka perniagaan, kamu ada 3 penghutang. Okey, ada 3 penghutang, ada 3 akaun belum terima. Jadi kita akan rumuskan, kita akan gabungkan dia sebagai akaun kawalan. Okey, itu yang dimaksudkan sebagai akaun kawalan. Dia memudahkan syarikat menentukan jumlah ABT dan juga ABB. Okay, ini yang seperti yang cikgu maklumkan tadilah. Bila beberapa akaun belum terima dan juga akaun belum bayar tu kamu gabung menjadi satu akaun kawalan, dia memudahkan syarikat untuk menentukan berapa jumlah ABT dan ABB pada hujung bulan ataupun hujung tempoh perakaunan. Okey. Selain itu, imbangan duga juga dapat disediakan dan diimbangkan. So, nanti masa kamu buat imbangan duga, kamu tidak perlulah senarai satu persatu tu akaun belum terima. Kita terus rumuskan dalam satu akaun kawalan. Okey, apakah tujuan penyediaan akaun kawalan? So, yang pertama tujuan dia adalah untuk memudahkan jumlah baki keseluruhan akaun belum terima dan akaun belum bayar dihitung. Okey, sebab kita gabung terus beberapa ABT atau ABB, senanglah untuk kita kira jumlah baki keseluruhan. Okey, kemudian kita dapat menyemak ketepatan catatan dalam ABT dan juga ABB. Seterusnya, kita dapat mengimbangkan ledger arm. Okey, so itu yang ketiga. Okey, so akaun kawalan terbahagi kepada 2. Okey, iaitu akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar. Konsep dia sama dengan akaun belum terima dengan akaun belum bayar. Yang membezakannya ialah akaun kawalan ni dia menggabungkan beberapa akaun belum bayar dan juga akaun belum terima. Okey, so akaun kawalan belum terima berbaki debit kerana aset. Okey. So, dia berbaki debit kerana aset. Maksud dia dekat sini, baki BB dia mesti di sebelah debit. Okey, baki debit dia mesti di sebelah, baki BB dia mesti di sebelah debit kerana dia aset. Tetapi, dia juga boleh menjadi baki kredit sekiranya terdapat pulangan barang niaga oleh ABT, iaitu akaun belum terima, setelah hutang dijelaskan. Maksud dia, hutang tu sudah habis. Okey. Contoh perniagaan A, dia hutang 1,000 kepada perniagaan B. Okay, pada hujung bulan, dia sudah jelas
pada 20 hari bulan, perniagaan A telah menjelaskan RM1,000 kepada perniagaan B. Okay, tapi selepas dia menjelaskan hutang RM1,000 tu, pada hujung bulan, perniagaan A ada memulangkan barang niaga disebabkan faktor-faktor tertentulah. Contoh dia barang tu rosak, okay, ataupun dia baru perasan terlebih charge, ataupun dia baru perasan tersalah saiz. So, berlaku pulangan barang niaga. Okay, itu yang menyebabkan akaun kawalan boleh berbaki kredit. Yang kedua, ABT menerima diskaun setelah hutang dijelaskan. Okay, ini contoh macam tadi juga. Perniagaan A dia bayar RM1,000. So, habis sudah hutang dia. Sekali, baru perniagaan B bagi tahu disebabkan dia telah menjelaskan semua hutang dia, dia mau bagi diskaun. So, diskaun tu yang menyebabkan akaun kawalan belum terima tu berbaki kredit. Okay. So, untuk akaun kawalan belum bayar pula, secara asalnya, baki BB akaun kawalan belum bayar, dia mesti berbaki kredit kerana dia liability. Okay. Tapi dia boleh berbaki debit. Okay. Konsep dia sama juga. Pulangan barang niaga setelah hutang dijelaskan. Maksudnya kamu, kalau akaun belum bayar ni maksudnya kamu yang berhutang. Okay. So, kamu telah menjelaskan hutang kamu. Kemudian pada hujung bulan tu, kamu ada buat pulangan barang niaga. So, boleh berbaki debit. Selain itu juga, peniaga menerima diskaun setelah hutang dijelaskan. So, sama konsep dia. Maksudnya, kamu sudah bayar hutang, kemudian baru kamu dapat diskaun. So, akaun kawalan belum bayar boleh berbaki debit. Tapi kamu kena ingat, pada asalnya atau secara umumnya, akaun kawalan belum terima mesti berbaki debit kerana dia aset. Manakala akaun kawalan belum bayar mesti secara umum dia berbaki kredit kerana dia liability. Okay, itu jelaslah kamu kena tahu mana satu aset, mana satu liability. Okay, so tips untuk merekod akaun kawalan antaranya yang pertama, kedua-dua pindahan atau kontra mesti di sebelah yang mengurangkan. Okey, ini untuk catatan kontra. Nanti cikgu akan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan catatan kontra. Yang kedua, hanya jualan kredit barang niaga dan belian kredit barang niaga sahaja direkodkan. Okey, cikgu sudah highlight dekat situ. Kamu kena ingat, soalan dia boleh jadi jualan kredit, jualan tunai. So, kamu kena ingat jualan kredit barang niaga dan juga belian kredit barang niaga sahaja direkodkan. Contoh soalan, ada jualan kredit aset, jangan rekod. Okay, itu tidak masuk akaun kawalan. Akaun kawalan hanya berkaitan dengan barang niaga. Okay. So, jualan tunai dan belian tunai diabaikan. Okay. Kalau dia mention sana ada jualan tunai dan juga belian tunai, jangan rekod dalam akaun kawalan. Sebab akaun kawalan ni hanya untuk jualan dan juga belian secara kredit, yang secara hutang. Okey. Hutang lapuk terpuli dan juga peruntukan hutang ragu juga diabaikan. Okey, sebab hutang lapuk terpuli ni bermaksud hutang tu sudah dihapuskan, tetapi tiba-tiba tu penghutang penghutang tu datang balik untuk bayar hutang dia yang sudah kita lupus, yang sudah kita hapuskan. So, itu kita tidak perlu rekod. Begitu juga dengan peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu ni kita tidak perlu rekod kerana ini hanya anggaran. Anggaran di mana hutang tersebut kita tidak dapat kutip. So, kita abaikan sebab dia belum pasti, tapi dia sekadar anggaran. Okey, so ini adalah format akaun kawalan belum terima. Okey, so akaun kawalan belum terima ini adalah format penuh yang kamu boleh nampak. Okey, so seperti cikgu bagi tahu, secara umum dia baki untuk akaun kawalan belum terima sebelah debit kerana dia aset. Tetapi dia juga boleh jadi baki BB sebelah kredit atas dua faktor tadi yang cikgu jelaskan, di mana pulangan barang niaga selepas hutang dijelaskan dan juga mendapat diskaun selepas hutang dijelaskan. Okey. So, kalau kamu nampak akaun kawalan belum terima, sebelah debit ni adalah semua
item yang menambahkan hutang. Okey, so semua penambahan hutang kita record sebelah debit. Okey, contoh jualan menambahkan hutang, faedah. Faedah ni mungkin ayat tu dia akan bagi tahu faedah dikenakan ke atas hutang tertunggak. So dia akan jadi hasil untuk kita lah. Okey. Okey, bank untuk cek tak laku, maksud dia penghutang tu sudah bayar tapi cek tu ditendang oleh bank, so dia akan masuk menjadi hutang semula. Okey, diskaun diberi dibatalkan. Okey, ini maksud dia kamu sudah bagi diskaun disebabkan cek tu tak laku, jadi diskaun tu dibatalkan. So hutang tu masuk baliklah. Okey, so kamu kena ingat sebelah debit untuk akaun kawalan belum terima adalah untuk penambahan hutang. Manakala untuk sebelah kredit adalah kita akan record semua pengurangan hutang. Okey, misalnya pulangan jualan, bank ni di mana kita terima cek daripada pelanggan. Okey, so penghutang bayar hutang diorang berkurang, so kita record sebelah kredit. Begitu juga diskaun diberi, hutang lapuk. Hutang lapuk kita record sebab ini memang hutang yang kita hapus kira. Kita sudah lupuskan daripada akaun belum terima. So kita kena record. Dan ini adalah kontra. Okey, kontra ni biasanya kalau soalan tu ada catatan kontra, kita kena record dekat dua-dua akaun kawalan, iaitu akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar. Okey, tu nanti cikgu akan jelaskan macam mana. So, baki HB umum dia mesti sebelah kredit kerana bila kamu pindahkan ke awal bulan berikutnya, dia akan menjadi sebelah debit baki BB. Okey, tapi dia juga boleh baki HB di sebelah debit sekiranya ada dua sebab tadilah yang cikgu terangkan. Okey. So, seterusnya kita tengok format untuk akaun kawalan belum bayar. So, akaun kawalan belum bayar, baki BB sebelah kredit kerana dia liability. Tapi dia boleh jadi sebelah debit sekiranya ada dua faktor yang cikgu terangkan tadi. Okey. So, record semua penambahan hutang di sebelah kredit. Okey, sebab ni liability. So, bila liability bertambah, kamu kena record sebelah kredit. Okey, contoh dia belian, angkutan masuk, faedah. Dan yang terakhir, baki HB. Yang ini untuk baki HB yang kamu sudah jelaskan semua hutang tapi kamu dapat diskaun ataupun buat pemulangan barang selepas bayar hutang. Okey, dan sebelah debit pula adalah untuk rekod semua pengurangan hutang. Okey, kalau penambahan hutang ataupun liability meningkat, kita rekod sebelah kredit. So, bila item yang mengurangkan hutang ataupun mengurangkan liability, kita rekod sebelah debit. Okey. Contoh dia bank, kamu bayar, so hutang kamu berkurang, kita rekod sebelah debit. Diskaun diterima, pulangan belian, kontra. So, ini tadi cikgu cakap kontra. Bila ada dekat akaun kawalan belum terima, mesti ada juga di akaun kawalan belum bayar. Okey, tapi dia bersilang lah. So, kalau tadi akaun kawalan belum terima, kontra ni sebelah kredit. Jadi, akaun kawalan belum bayar ni sebelah debit kerana dia mengurangkan hutang. So, baki HB umum dia mesti sebelah debit kerana bila kamu pindahkan ke bulan berikutnya, dia akan jadi baki BB sebelah kredit. Okey. Okey, catatan kontra. So, ini cikgu akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan catatan kontra. So, yang pertama adalah pindahan daripada ledger jualan ke dalam ledger belian atau sebaliknya. Yang kedua, kontra hanya berlaku jika sesebuah perniagaan menjual dan membeli secara kredit dengan peniaga yang sama. Okey. Okey, yang ketiga, hutang yang wujud akan diselesaikan melalui catatan kontra. So, maksud dia dekat sini, okey, contoh perniagaan A dengan perniagaan B. Okey, perniagaan A
dia jual barang kepada perniagaan B. Tapi dalam masa yang sama, perniagaan A ni dia beli juga barang dari perniagaan B. So, hutang diorang ni, tapi dia mesti yang secara kredit lah, secara hutang. So, hutang diorang ni, diorang akan jelaskan dengan cara tolak sejak dalam diorang punya akaun belum terima dan juga akaun belum bayar. Tidak melibatkan penyerahan duit secara tunai ataupun bank. Dia terus siap tolak dari dia punya akaun. Itu yang dinamakan catatan kontra. Misalnya, peniaga A, dia jual barang kepada peniaga B 500. Peniaga A, dia jual barang kepada perniagaan B 500. So, perniagaan B itu ada hutang 500 kan. Kemudian perniagaan A, dia beli barang daripada peniaga B sebanyak 300. So, sekarang A dia hutang 300 dekat B, B dia hutang 500 dekat A. So dia punya catatan kontra, kita akan tolak RM 300. Kita ambil nilai yang kecil. Kita ambil nilai yang kecil sebab kita mau hapuskan salah satu hutang yang wujud. Kita tengok contoh yang ini. So, ini contoh cikgu ambil daripada buku teks. Pada 3 Januari 2016, perniagaan Wawan membeli barang niaga berjumlah 1.500 daripada pembekal Yani. Pada 5 Januari 2016, perniagaan Wawan menjual barang niaga kepada pembekal Yani bernilai 450. Catatan dalam buku perniagaan Wawan adalah seperti berikut. So, kamu tengok. Akaun belum bayar pembekal Yani. Mula-mula dia buat belian kan 1.500. So, dia record lah belian 1.500. Kemudian pada 5 Januari pula, Wawan tadi dia jual barang niaga kepada pembekal Yani. So, otomatik pembekal Yani jadi akaun belum terima pula 450. So, untuk catatan kontra, kita akan ambil nilai yang kecil. 1.500 dengan 450. So, nilai yang kita boleh hapuskan adalah 450. So, kita buat catatan kontra. Akaun belum terima sebelah kredit 450 dan juga akaun belum bayar sebelah debit 450. So, otomatik hutang yang 450 tu sudah terbayar dengan cara catatan kontra sahaja. Artinya ada hutang baki 950. Tengok, di kata sini catatan kontra dilakukan dengan memindahkan akaun yang lebih kecil ke dalam akaun yang lebih besar jumlah dia. So kita dapat jelaskan hutang tu dengan cara catatan kontra. So ini contoh soalan yang berkaitan dengan akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar. Ini soalan SPM 2011. Maklumat berikut diperoleh daripada rekod perakaunan Encik Johan. So, dia bagi kamu baki pada 1 Jun, artinya ni baki awal lah, baki BB, akaun belum terima dan juga akaun belum bayar. Kemudian ada item-item seperti berikutlah. So, seperti sebelum ni, cikgu sudah terangkan. Sebelum kamu buka ledger, kamu tentukan dulu akaun yang terlibat dan dia tu sebelah debit atau sebelah kredit supaya kamu senang. Supaya kamu mudah untuk pindahkan daripada item begini, daripada senarai item ni ke dalam ledger. So kita tengok dari awal, baki pada 1 Jun tadi, akaun belum terima. Kita akan record di dalam ABT sebelah debit. So, ABT maksudnya akaun kawalan belum terima lah. Sebelah debit. Manakala akaun belum bayar, kita akan record dalam ABB sebelah kredit. Sini debit sebab aset, yang ini sebab liability. Seterusnya item belian kredit 36.214. Kita record dalam ABB sebelah kredit. Belian tunai. Belian tunai tidak perlu masukkan. So, kita cuma record
belian secara kredit ataupun jualan secara kredit, barang niaga sahaja. Okey, seterusnya jualan kredit, rekod dalam ABT sebelah debit. Jualan tunai tidak perlu rekod. Bayaran dengan cek kepada pembekal. Okey, maksudnya kamu bayar cek kepada pembekal, so melibatkan ABB sebelah debit, pengurangan hutang. Okey. Cek diterima daripada pelanggan. So, ini akaun ABT sebelah kredit, mengurangkan hutang pelanggan. Diskaun diberi, ABT, mengurangkan hutang, so sebelah kredit. Diskaun diterima, akaun belum bayar, sebelah debit. Okay. Yang ini, pindahan baki ledger jualan ke ledger belian, 951. Yang ini, kontra. Bila ayat dia pindahan baki ledger jualan ke ledger belian, so dia kontra. Artinya, bila dia kontra, kamu kena rekod di sebelah yang mengurangkan hutang. Okay. Cek tak laku pelanggan dan telah diberi diskaun 40. So, yang ini ABT debit, hutang bertambah semula dan juga diskaun dibatalkan. Jadi, sini ada dua catatan nanti ya, 960 untuk cek tak laku dan 40 untuk diskaun dibatalkan. Okey, bayaran secara tunai kepada pembekal. So, ABB debit, tunai diterima daripada pelanggan, ABT kredit, pulangan masuk. So, pulangan masuk ni adalah pulangan jualan atau pulangan belian. Okey, yang ini cikgu suka guna ayat Michael Jordan kaki bangku. Okay, maksud dia Michael tu M masuk, Jordan tu J, artinya pulangan jualan. Okay, kaki bangku maksud dia kaki tu K keluar, B tu bangku untuk belian. So, pulangan masuk ni ialah pulangan jualan. So, bila pulangan jualan kita masuk ABT sebelah kredit. Manakala pulangan keluar ni adalah ABB sebelah debit. Hutang lapuk. ABT sebelah kredit, faedah dikenakan ke atas hutang pelanggan tertunggak. So, ini ABT sebelah debit, penambahan hutang. So, dia minta kamu cari baki akhir, akaun belum terima dan juga akaun belum bayar. So, ini semua kamu sudah tentukan dia punya catatan masuk akaun mana, sebelah debit atau sebelah kredit. Last kali kamu terus buka akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar. Okey, so sepatutnya jawapan kamu macam ni lah. Okey, akaun kawalan belum terima 1 Jun baki BB 166,548. Okey, kemudian 30 Jun. Okey, untuk ledger akaun kawalan kita akan guna tarikh awal bulan dan juga hujung bulan sahaja. Kita tidak tarikh 15 hari bulan, 20 hari bulan, tidak. Okay, sebab akaun kawalan ni kita buat rumusan. So, bila rumusan, kita ambil awal bulan untuk baki dan hujung bulan untuk catatan rumusan yang lain. Okay, so sini kita terus 30 hari bulan. So, jualan 95,473. Bank dalam kurungan cek tak laku 960. Diskaun dalam kurungan dibatalkan. Okay, 40. Faedah 72. Kemudian sebelah kredit, bank 79,863, diskaun diberi 894, kontra. So, ini cikgu cakap tadi, pindahan dari ledger jualan ke ledger belian. So, kita akan rekod di bahagian yang mengurangkan hutang. Okay, so kalau akaun kawalan belum terima, mengurangkan hutang tu sebelah kredit. Jadi, kita akan rekod sebelah sini. Perkataan dia kontra, butiran dia kontra. So, tunai 375, pulangan masuk 327, hutang lapuk 473. Okey, so macam mana cikgu boleh dapat baki HB 180,210 ni? Okey, tertib dia sama seperti kamu tutup dan imbangkan ledger. Maksud dia antara debit dan kredit, kamu kira mana jumlah yang lebih besar, tulis di bahagian jumlah. Okey,
Kemudian, mana yang kecil itulah ada baki HB. So, sini baki HB. Lepas tu, bawa ke bawah Julai 1 hari bulan baki BB. Amount dia mesti sama. Mesti tulis baki BB kerana biasanya pemarkahan dia akan bagi dekat baki BB, bukan baki HB. Okey, so akaun kawalan belum bayar. Baki BB dia sebelah kredit 68,422. Kemudian 30 Jun belian 36,214. Okey, sebelah debit dia 30 Jun bank, diskaun diterima kontra. So kamu tengok kontra, sama nilai dia 951. Tunai, pulangan keluar dan juga baki HB. So baki HB ni sama. Untuk kamu dapatkan baki HB, kira sebelah debit dan juga sebelah kredit, nilai yang lebih besar kita tulis di bahagian jumlah. Okey, so pengimbang dia itulah adalah baki HB. Okey, cikgu harap yang ini jelas ha. Kita teruskan dengan contoh soalan yang kedua. Ini daripada SPM 1993. Okey, butir-butir berikut telah dipetik daripada buku-buku perniagaan Syafiqah. Okey. So ini soalan dia lain daripada yang lain sedikit, di mana kalau kamu tengok dia ada 4 baki yang dia bagi dekat sini. Okey. So yang pertama baki kredit ledger belian. So bila ledger belian ni dia ialah akaun belum bayar lah. Okey, baki kredit. So ini kita akan record ABB sebelah kredit. Baki debit ledger belian. So ini mesti ledger belian, artinya ABB tapi dia berbaki debit. So kita akan record ABB sebelah debit. Seterusnya baki debit ledger jualan. So ledger jualan ni ialah akaun belum terima. Baki debit, so kita akan record ABT sebelah debit. Seterusnya baki kredit ledger jualan. So masih lagi akaun belum terima, baki sebelah kredit. Okey. Seterusnya kita akan ke item berikutnya belian. Okey. Dia tidak maklumkan ni belian tunai atau belian kredit. So bila dia tidak maklumkan, kita akan anggap dia sebagai belian kredit sebab soalan ni berkaitan akaun kawalan. So belian dekat sini kita akan masuk ABB sebelah kredit. Faedah dikenakan oleh pembekal. Maksud dia ABB bagi kamu faedah. So ABB sebelah kredit lah, penambahan hutang. Jualan sama juga, dia tidak bagi tahu jualan tunai atau jualan kredit. So kita kena record sebagai jualan kredit lah. Okay, ABT sebelah debit, pertambahan hutang. Pulangan masuk sama dengan pulangan jualan, so ABT sebelah kredit. Diskaun diterima ABB, so dia ABB sebelah debit, pengurangan hutang. Pulangan keluar ni pulangan belian, so ABB pun sebelah debit, pengurangan hutang. Hutang lapuk, pengurangan hutang ABT sebelah kredit. Diskaun diberi ABT sebelah kredit. Okey, pengurangan hutang. Tunai diterima daripada penghutang termasuk RM46 hutang lapuk puli. 60,203. Ini record dalam ABT sebelah kredit. Tetapi kamu kena tolak. Okey, RM60,203 ni kamu kena tolak RM46 sebab ini adalah hutang lapuk puli. Ingat, hutang lapuk puli kita kena abaikan. Jangan record dalam akaun kawalan. So, kamu kena tolak. Seterusnya, cek tak laku daripada pelanggan. Okey, cek tak laku daripada pelanggan. ABT sebelah debit. Tunai dibayar kepada pemiutang. ABB sebelah debit. Pindahan baki kredit ledger belian. Okey, soalan kadang-kadang dia bagi satu ledger saja, ledger belian. Tapi bila dia berkaitan pindahan, automatik kita kena record di kedua-dua akaun kawalan lah. Okey, akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar 160. So ini kontra. Tambahan peruntukan hutang ragu. Ini tidak perlu record, abaikan sebab dia peruntukan hutang ragu. Dia baru anggaran, dia baru andaian.
So, jangan record. Yang ini, dia ada bagi kamu baki. Okey, so kalau kamu tengok sini. Baki debit ledger belian pada 31 Disember 2018. Okey. So dekat sini bila dia bagi kamu baki debit ledger belian, ini bermaksud adalah baki debit untuk baki BB sebelah debit. Okey. So baki BB sebelah debit ledger belian kamu akan record akaun belum bayar sebelah kredit untuk hujung bulan. Okey. Manakala baki kredit ledger jualan, ini kita akan record ABT sebelah debit. Sebab dia akan jadi baki BB sebelah kredit untuk awal bulan berikutnya. Okay. So, ini catatan seterusnya. Okay. Ini cikgu ada kesilapan sedikit. Dia sepatutnya Disember 31. Okay. So, sini dia sepatutnya Disember. Sini pun Disember. Okay, sini Januari, sini Januari 2019. Okay, sini pun sama. Sini Januari. Okay, sini pun 2019. Okay. So, kita record semua seperti biasa sebab tadi kita sudah senaraikan debit dan kredit. Okay, so sini ada jualan bank baki HB. Okay, so yang ini cikgu mau terangkan, cikgu lebih ingin terangkan yang ini. Ini yang tadi kamu nampak, dia tulis baki kredit ledger jualan. Okay, baki kredit ledger jualan. So, bila dia kata baki kredit ledger jualan, itu bermaksud baki BB sebelah kredit untuk bulan berikutnya. So, kita akan record sebelah sini. Sebab tu, pada hujung bulan kita record sebelah debit. Dia kontra. Dia catatan bergua, dia silang. Dia bersilang. Okay. So, dia dari sini, itu kita record ke sini. Okay. So, yang lain ni seperti biasa. Kita senaraikan ikut yang kita sudah tetapkan tadi. Begitu juga dengan yang ini, akaun kawalan belum bayar. Tadi dia kata baki debit ledger belian. So, ini baki debit ledger belian bermaksud baki pada bulan berikut dia sebelah debit. Jadi, pada hujung bulan sebelum itu, dia ialah sebelah kredit. Okay. Barulah kamu kira mana debit dan sebelah kredit mana yang lebih besar, tulis di sebelah bawah. So, itu yang kamu akan dapat baki HB sebagai pengimbang. So, artinya pada Januari 2019 tu kamu ada dua baki BB lah, debit dan juga kredit. Begitu juga dengan akaun kawalan belum bayar. Okay, ada baki BB sebelah debit dan juga baki BB sebelah kredit. Okay, cukup harap kamu jelas yang ini. So, untuk yang terakhir, implikasi akaun kawalan. So, akaun kawalan ni kesan-kesan dia di mana sukar untuk mengesan kesilapan berikut. Di mana kesilapan menjumlahkan kesilapan menjumlahkan akaun belum terima dan juga akaun belum bayar. Mungkin daripada 3 atau 4 akaun perniagaan ABT dengan ABB itu kamu ada tersilap kira. So, kita sukar untuk mengesan kesilapan.
Seterusnya, kesilapan ketinggalan catatan. Mungkin kita akan berlaku ketinggalan catatan. Contoh dia, kita terlupa rekod pulangan jualan, kita terlupa rekod hutang lapuk misalnya. Okay, dan juga kesilapan memindahkan catatan. So, yang ini maksudnya kesilapan dari segi debit dan kredit ataupun kesilapan dari segi akaun kawalan tu. Maksudnya sepatutnya kamu rekod dalam akaun kawalan belum terima, tapi kamu rekod dalam akaun kawalan belum bayar. Okay, so maksudnya dekat sini kelas, kamu kena alert. Kamu kena faham, kamu kena hafal format akaun kawalan. Okay, hafal ledger akaun kawalan, baru kamu dapat buat soalan akaun kawalan. Sebenarnya akaun kawalan ni paling senang untuk kamu score kalau keluar dalam SPM. Okay, sebab dia benda yang sama saja. Yang penting kamu ingat tu format. Alright. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini berkaitan dengan akaun kawalan. Cikgu harap dengan video ini dapat membantu kamu dengan lebih jelaslah untuk memahami subtopik akaun kawalan ini. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.